hari ini semoga kita nak menunggu sembahyang Jumaat, kita melihat sedikit lagi daripada peringatan-peringatan yang disampaikan dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Moga-moga panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kita sambung lagi perbincangan kita melihat apakah kandungan yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15 surah yang ke-18, yang mana Nabi Muhammad SAW anjurkan kepada kita supaya kita beramal dengan surah Kahfi pada kita bacanya pada setiap hari ataupun pada malam Jumaat. Moga-moga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal dengannya, insya-Allah. Hadirin sidang Jumaat rahimakumullah, insya-Allah hari ini kita sambung lagi perbincangan kita. Kalau yang lepas kita telah melihat bagaimana kita melihat sedikit daripada kisah-kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi yang kita 7 orang daripada Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang menjani, yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gua, lari daripada pemerintah yang zalim pada waktu itu. Maka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun qamariyah di dalam gua, satu tempoh yang cukup lama. Sebab apa? Kita dah bincangkan tu. Okey, maka kita bincangkan pada yang lepas, itulah antaranya. Daripada kita sambung pada kali ini, kita melihat bagaimana bila mereka melarikan diri daripada pemimpin yang zalim pada waktu itu, iaitu Dukyanus yang memerintahkan semua rakyat dia supaya menyembah berhala. Dukyanus yang mengajak rakyat dia, yang memaksa kepada rakyat dia supaya menjadikan berhala sebagai Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini lari demi untuk nak menyelamatkan akidah mereka tadi ini. Maka awal fitnatul kahfi faqalu, maka mereka pun tadi ini pergi ke gua. Mereka lari, mereka bersembunyi di dalam gua tadi ini demi untuk nak menyelamatkan akidah mereka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi yang bermula daripada ayat yang ke-9 yang kita telah huraikan dahulu. Jadi bila kita dah mengatakan gini, bila mereka berada dalam gua, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa mereka, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bila mereka lari tadi ni, ketika mereka minta berlindung kepada mereka dalam gua, maka disusuli selepas itu, maka doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rahmat daripada Allah. Sebab yang nak menyelamatkan pada waktu itu hanyalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana berlindung di dalam gua Hira. Kalau tengok macam tu pun kata nampak, tetapi Allah nak tunjukkan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, musuh tidak dapat cari. Maka begitu dalam kisah ini bagaimana pemuda Ashabul Kahfi ini mereka lari sembunyikan diri mereka daripada kezaliman pemerintah pada waktu itu yang menyuruh menyembah patung berhala. Maka ketika mereka masuk dalam gua ini dan minta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami daripada sisi kamu rahmat. Sebab apabila minta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan rahmat itu tadi ni kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana tadi ni menyelamatkan mereka, wahyi lana min amrina rasyada, dan jadikanlah akibat daripada perbuatan mereka tadi ni, natijah daripada perbuatan mereka tadi semuanya merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat kebaikan dalam setiap kerja yang mereka lakukan. Jadi mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, bukan orang-orang yang tersesat. Sebab itu kita lihat satu faktor doa, satu perkara yang cukup penting dalam kehidupan kita. Doa kadang-kadang kita ni hebat sangat. Kadang-kadang kita rasa kita cukup hebat. Lepas sembahyang sahaja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
tak ada dah nak tunggu sekejap nak berdoa kau minta kepada Allah, tak ada, terus bangun. Tak salah nak bangun, tak ada masalah. Tetapi selaku hamba tadi ni, kita rasa kita keperluan, kita keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kata ulama, antara waktu yang mustajabah yang mana tadi ni, antaranya waktu selepas kita sembahyang, itu antara waktu yang mustajabah yang dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang rugi sangat kita diberi ruang dan peluang, tapi kita tidak berdoa kepada Allah, ambil kesempatan. Lepas tu dari nak tunjuk Ashabul Kahfi tadi ni, mereka lari, tetapi mereka ada pengharapan daripada Allah, minta daripada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, minta petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena minta selalu doa ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak bila tadi ni kepentingan doa, maka bila masuk tadi ni minta rahmat daripada Allah, fadrabna ala adharin fil kahfi sinina adada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tutup atas telinga mereka dalam gua ni beberapa tahun. Maknanya dia tadi ni Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka di dalam gua tadi selama 309 tahun Qamariyah. Sebab dia sebut 309 tahun Qamariyah sebab dia berbeza dengan 3 tahun Syamsiyah. Qamariyah takwim Hijri, Syamsiyah takwim Masihi. Jadi dia tak sama. Masihi dia lebih banyak daripada Hijri. 1 tahun lebih 12 hari. Mana dia orang yang terima gaji dalam bulan Qamari, dia lebih untung daripada orang yang terima gaji dalam bulan Masihi. Untung. Dan bayar zakat ikut bulan Qamari, jangan ikut bulan Masihi. Kena tolak itu. Jadi dia takut-takut termakan duit zakat dia dan sebagainya. Okey, bila mereka tadi ni, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun tadi ni. Bila kita tidur, kita rasa aman tak? Aman tak aman? Aman. Kita rasa aman, kita rasa selamat, kita tak rasa keluh kesah, tak rasa takut. Tak takut macam mana bila Allah tidurkan sampai 309 tak sedar apa langsung. Maka bila ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi kerisauan yang perlu difikirkan oleh pemuda-pemuda ini. Tak payah risau. Tapi tidur itu satu nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila Tok Khotib baca khutbah, ramai yang tidur. Sebab apa? Dapat rahmat daripada Allah. Allah Allah betul lah, betul lagi. Tok Khotib naik je, semua dianggap kepala faham Tok Khotib. Sebab waktu mana? Waktu doa antara dua khutbah tu, waktu tu sedar sekejap, lepas tu sambung balik. Lepas tu bila iqamat, waktu tu lah bangun. Okey, selamat, segar. Rahmat daripada Allah kan, segar je. Lepas nak Jumaat, segar. Lepas tu ni keluar lagi kena pula apa? Rojak ke cenderung lama kat rojak kena lagi panas-panas je kan. Rahmat daripada Allah. Itu je, maka syukur alhamdulillah. Okey, susah nak dapat tu. Okey. Jadi Allah tidurkan mereka tadi ni sebagai satu rahmat. Tak ada lagi keluh kesah pada waktu itu. Itu rahmat, batu dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah suka sangat kalau kita lebih banyak minta kepada dia. Sebab tu orang yang banyak minta kepada Allah, dia tidak akan rugi. Dia tidak akan rugi. Mungkin Allah tak bagi apa yang dia minta, tapi Allah bagi dengan cara lain. Sebab tu antara doa yang kita bawa selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ni kebaikan umum. Sebab apa? Sebab Allah yang maha mengetahui kebaikan. Kita tak tahu. Kita selalu minta, ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya, ya Allah goncang tangan ni minta jadi kaya. Tapi Allah tak bagi juga. Kenapa Allah tak bagi?
pada ilmu Allah kita tak tahu, mungkin kan, tapi pada ilmu Allah tahu. Mungkin kalau Allah bagi kita kaya, masjid pun tak nampak. Mana ni Pak Haji? Wah, ai tengok tu hari rendah ni biasa kan. Ada setengah orang Allah bagi dia kaya. Sebab apa? Kalau dia miskin mungkin dia kufur. Betul tadi ni doa, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Itulah kejayaan yang sebenar, selamat daripada api neraka Allah. Panah tak sekarang ni? Panah kan? Kalau lah bikin masjid buat gurau lawak sikit, tutup habis ekor dengan kipas, buat gurau lawak-lawak macam tu kan, tutup habis ekor dengan kipas. Kita nak rasa tengok kepanasan agak-agak, semua minta macam sekarang ni kan, malah masam. Api di dunia sekarang yang kita rasa ni 1/70. Ini kita bincangkan dalam kuliah-kuliah kita, 1/70. Ini baru 1/70. 69 lagi Allah simpan di akhirat. Kalau satu yang di dunia pun kita tak tahan, Allah Akbar, jangan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, bila Allah tidurkan mereka tadi, maka dah cantik, maka tidur sampai 309 tahun. Summa ba'asnahum lina'lam ayyul hizbain ahsanu ma labisu amada. Maka selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun bangunkan mereka, bangkitkan mereka. Bila bangkitkan mereka tadi ni daripada tidur mereka tadi ni, supaya Allah nak maklumkan kepada manusia akan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ada tak, boleh tak kita kalau tanpa rahmat Allah boleh tidur selama 309 tahun? Tak boleh. Kalau tidur 24 jam, apa makna dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Kejut-kejut. Lamanya tidur ni, kenapa ni? Semayang pun tak, makan pun tak. Kejut-kejut, bagi bangun tengah-tengah, kocak-kocak kaki, kepala pun bergerak sama, keras dah. Tapi 309 tahun tadi ni, bagaimana rahmat Allah, tidur bila bangun tadi ni, maka ada sedikit pertikaian dalam menggunakan antara golongan yang masih tadi yang tidur tadi ni. Bila Allah bangunkan, yang lebih tepat hitung berapa lama mereka tidur. Bila tinggal langguan ni, bila bangun-bangun, kita dah tidur lama mana dah ni? Dah berapa lama dah kita tidur ni? Jadi maka pertikaian antara satu sama lain tadi ni, supaya Allah nak zahirkan akan rahmat Allah, Allah nak zahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya mereka fikir, mereka jadi dengan mereka doa tadi ni mendapat rahmat daripada Allah, maka Allah bagi rahmat. Rupa-rupanya mereka telah tidur dalam satu tempoh yang cukup lama. Bila fikirnya tu, mereka kata tak sia-sia kita lari daripada pemerintah yang zalim demi nak menyelamatkan akidah kita. Sebab tu tadi kita tengok, kita akan bincangkan sampai masa lagi bagaimana bila kita lari, adakah dibolehkan tadi ni. Okay. Jadi bila mereka bertikai antara mereka nak tengok tadi ni berapa lama, dan tujuan lamanya mereka kekal tidur tadi ni dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nak lihat pertama kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya mereka sedar akan kelemahan diri mereka. Bila manusia dia sedar akan diri dia, maka dia tidak akan lawan Tuhan dia. Tapi manusia sekarang bila dia rasa diri dia hebat, maka dia akan lawan Tuhan dia. Sebab apa? Sebab dia rasa dia hebat. Kalau kuli yang bekerja di satu syarikat, dia rasa dia lebih hebat daripada bos, dia lawan tak bos dia? Lawan tak lawan? Kok belakang dia lawan lah, ke depan dia tak berani lawan. Sebab apa? Bos kata aku potong gaji je lagi, dia tak lawan, dia tak berani lawan. Sebab apa? Sebab balasan segera dan di depan mata dia nampak. Bagi tabiat manusia, dia nampak yang di depan mata, dia akan taat, dia akan takut. Tapi Allah uji manusia yang beriman tadi ni, ketaatan dan ketakutan kita betul tak betul kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kita diuji dan diuji telah bincangkan, telah perbincangan lepas tadi. Maka mereka rasa lemahnya diri mereka tadi ni, dan mereka tahu dan faham apa yang telah dibuat, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka,
dan mereka cukup yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dalam keadaan yang macam ni, bila orang yang merasai sesuatu kejadian itu, maka dia akan lebih faham. Macam tu orang yang terlibat dengan bala yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada dia, dengan orang yang tidak ditimpakan bala, tidak diberi ujian. Siapa yang lebih memahami akan keadaan bala tadi? Tentu orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab tu dia boleh faham, dia akan boleh merasa lebih bertambah kukuh keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu kita tengok dalam kehidupan kita ni, kita sebut dari lepas bahawasanya kita akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laju surah ni panjang, kalau tidak tak tahu bila nak habis kan. Habis surah dulu ke ataupun kita yang habis dulu? Agak-agak siapa yang habis dulu? Kita dulu ke habis ataupun surah dulu yang habis? Mana-mana pun tak apa kan. Buku berapa ni masuk Jumaat ni? 1.20. Nanti nak masuk beritahu. Okey. Bila dah macam tu ni, Allah nak bagi tahu, nahnu naqussu 'alaika naba'un bil haqq. Allah nak bagi tahu bahawasanya kisah secara tafsir, secara terperinci, kami akan ceritakan kepada kamu wahai Muhammad akan kisah mereka dengan yang sebenarnya. Yang ini sebab apa? Sebab berkisar di antara masyarakat pada waktu itu akan kisah-kisah mengenai Ashabul Kahfi, kisah-kisah yang tidak benar, kisah yang tidak sahih, banyak sangat. Seperti mana yang berkisah di antara kita sekarang ni, banyak sangat kisah-kisah yang tidak betul dan tidak benar. Teknologi sekarang, Facebook kan, kita tengok orang ni post gambar ni, dia kata lain, gambar ni dia kata kena makan ikan piranha, post gambar ni, gambar yang sama dia kata kena baham dengan singa. Jadi banyak sangat, kita pun tak tahu yang mana. Nabi sebut dari kaedah Islam tadi, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu berita, kena selidik dulu, betul tak betul, benar tak benar. Sebab tu Allah cerita bahasanya kisah tadi ni yang ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan kisah yang benar, sebab ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Sebab tu nak tahu di sini bahasanya, betulah bagaimana orang yang benar-benar beriman kepada Allah, apa sahaja yang datang daripada Al-Quran, apa sahaja yang datang daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka orang yang beriman dia tidak akan petikai dah. Dia tak akan petikai sebab dia orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia akan petikaikan. Kan? Saya masuk tadi nampak di hujung itu sama apa dia? Da'iyah Kasim Ahmad. Kita semua tahu dah, memang dia sesat dah. Tapi kenapa tidak ada tindakan? Kenapa tidak ada tindakan? Tak tahulah. Tuan-tuan tepuk dada, tanya iman. Memang jelas-jelas sesat. Syiah yang jelas-jelas sesat. Baca sebut leparan Syiah, dia tak ada. Kalau dia datang semayang bersama kita, dia tak semayang Jumaat. Sebab pada dia tidak ada sembahyang Jumaat. Bila dia ikut sembahyang bersama kita, bila Tok Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun, tambah dua lagi. Kadang-kadang orang duduk tepi kita, tapi kita ingat, oh dia terus sembahyang sunat. Rupa-rupanya dia tambah 2 rakaat lagi, sebab pada dia tidak ada sembahyang Jumaat. Ada tak maju ni? Ada? Tengok lagi siapa yang lebih baik. Assalamualaikum tambah tak tu dia lah tu tengok. Dia janganlah tunggu sekejap, jangan tunggu lagi kan. Jangan ni lagi Allahu Akbar, ada kan? Ajalah nak tahu. Ada ni, ada tunggu. Ada lagi dah tangkap lagi. Tengok. Tentu tangkap lah, bukan dia. Okey. Mana? Dah masuk dah? Okey. Dah masuk dah tuan-tuan. Itu sekadar yang dapat kita beri peringatan. Moga-moga peringatan itu dapat kita ambil, saya ambil dan tuan-tuan ambil, supaya kita lihat mudah-mudahan yang kukuh iman yang tadi kita akan bincangkan lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Itu apa-apa sambungan ayat yang sempurna. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.